warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan dakwah santai Janji Sampai. Okay, baik. Saya Siti Hasnah binti Ahmad Hadani dan saya Siti Mariam binti saya Ahmad selaku hos anda pada pagi ini. Okey, hari ini kami akan membawakan kepada anda 3 orang ahli panel kita, iaitu panel yang pertama iaitu Ustazah Eliana Syafiqah yang cantik lagi ayu di pagi hari ini. Ya, memperkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu Ustazah Puan Nur Anis Hadika yang manisnya lagi senyum, lagi cantik. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, Ustazah Nur Syafiqah binti Zahari yang berkacamata bulat di pagi hari. Untuk rancangan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk Hadonah, iaitu maksudnya hak penjagaan. Okay, baik. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mesti kita nak tahu apa itu Hadonah kan? Ya, betul. Okay, baik. Saya nak minta penjelasan serba sedikit berkenaan dengan hak penjagaan kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustazah Eliana Syafiqah. Okay, silakan. Okay. Terima kasih kepada host kita pada hari ini. Saya teruskan dengan apa itu definisi Hadonah. Okay. Hadonah ini adalah secara etimologi ataupun bahasa adalah jamak kepada adon ataupun hudun, iaitu dia terambil daripada kata yang bererti anggota badan yang terletak bawah ketiak, ataupun dengan istilah lainnya lah pemeliharaan anak ni dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah Hadonah, iaitu pangkuan. Okay, kerana ibu waktu dia menyusukan anaknya tu, dia saat dia melindungi dan memelihara anak dia. Okay. Menurut istilah fiqh Hadonah ini juga, ataupun yang disebut pemeliharaan ataupun pengasuhan, ialah pemeliharaan anak yang masih kecil, iaitu setelah terjadinya putus perkahwinan. Okay. Pada para ulama fikih juga ada mendefinisikan Hadonah itu adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, sama ada lelaki maupun perempuan, ataupun sudah besar, iaitu yang belum mumayyiz. Okey, berdasarkan daripada penjelasan sebentar tadi, iaitu secara bahasa ataupun secara etimologis ni lah, makna dari Hadonah ini adalah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini. Okey, baik, tersebut dilakukan oleh ibu ataupun ayahnya maupun orang lain yang bergantikannya, sehingga Hadonah itu merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak. Okay, maka dapat kita simpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan Hadonah itu adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil, sama ada anak lelaki maupun perempuan, sebab kerana ia masih sangat memerlukan pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya, serta kasih sayang yang kemudiannya boleh membimbing untuk membezakan sama ada baik ataupun buruk perilaku, agar kita menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Okay, wallahu a'lam. Itulah sedikit yang saya dapat menguraikan apa itu definisi Hadonah. Oh, macam tu rupanya apa yang dimaksudkan dengan hak penjagaan. Jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang dalil dan juga hukum berkenaan dengan Hadonah. Jadi kita akan mempersilakan panel kita yang kedua, iaitu Ustazah Puan Nur Anis Hadika binti Wan Muhammad Azri. Okay, terima kasih kepada host-host kita pada hari ini ya. Sangat cantik molek mereka berdua. Kita teruskan dengan hukum Hadonah. Sebelum itu, kita perlu tahu bahawa konsep Hadonah ni tidak sama dengan kewalian. Hadonah ni adalah diperlakukan terhadap anak yang masih memerlukan pengasuhan, manakala kalau pewalian ni adalah si wali lah yang menjaga anak ni sehingga peringkat baligh dan dibolehkan untuk mencari pasangan untuk anak perempuannya. Kita teruskan dengan Hadonah, iaitu Hadonah ni termasuk dalam bahagian hifzu an-nafsi, iaitu menjaga jiwa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jiwa anak ni wajib kita jaga untuk kita hindarkan daripada bahaya dan juga kebinasaan lah. Dan disebab itu dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 223, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk ayat tersebut dalam Al-Quran. Dan saya akan datangkan dengan hadis, iaitu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa ketika mana datang seorang wanita lalu dia berkata,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku adalah tempatnya iaitu tinggal sewaktu mengandung, puting susuku adalah tempat minumnya dan pangkuanku adalah perlindungannya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, iaitu engkau lebih berhak terhadapnya selama mana engkau belum bernikah. Hadis ini merupakan hadis riwayat Abu Dawud dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Menerusi hadis ini dapatlah kita ketahui bahawa kebajikan ataupun maslahat anak ni adalah objektif utama dalam hadanah, di mana penjaga ni mestilah pihak yang boleh mencurahkan kasih sayang secukupnya kepada anak ketika anak itu berada dalam jagaannya. Dan disebabkan itulah turutan penjaga tu mestilah diberikan kepada pihak waris perempuan kerana mereka ni lebih mempunyai sikap yang penyayang dan juga belas kasihan. Setakat ini sahaja hukum hadanah yang dapat saya terangkan. Setelah kita tahu konsep, definisi, hukum, dalil berkenaan dengan hak jagaan ni, semestinya ada syarat-syarat berkenaan hadanah ni. Okay, jadi kita nak minta panel kita yang terakhir iaitu Ustazah Nur Syafiqah binti Zahari menerangkan serba sedikit berkenaan dengan syarat hak hadanah. Dipersilakan. Okey, seterusnya kita akan mengupas tentang syarat hadanah. Yang pertama ialah berakal. Tidak diberikan kepada orang gila, baik lelaki atau perempuan, kerana mereka tidak mampu menjaga dan mengawal anak tersebut. Okey, yang kedua, semestinya Islam. Kalau orang kafir tidak berhak menjaga anak-anak Islam kerana orang kafir mungkin mempengaruhi anak jagaannya dengan pelbagai cara untuk meninggalkan Islam. Seterusnya, ifah dan amanah. Okey, orang yang fasik bermaksud penjagaan kanak-kanak bukan seorang yang fasik. Orang yang fasik tidak boleh diberi kepercayaan untuk menjaga sesuatu amanah. Okey, yang keempat, bermukim. Hendaklah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Yang kelima, ibu tidak berkahwin lain. Hak penjagaan anak akan gugur apabila si ibu berkahwin lain, melainkan si suami yang baru tu memberi keizinan untuk anak tu duduk dengan mereka. Dan yang terakhir ialah tidak menghadapi penyakit yang berpanjangan dan yang menjejaskan penjagaan. Okey, ini bermaksud jika ibu tu menghadapi penyakit yang sukar untuk sembuh seperti lumpuh separuh anggota badan, pekak, bisu, dia tidak berhak untuk menjaga anaknya. Hal ini sebabkan keunzuran dirinya menjejaskan penjagaan terhadap anaknya tersebut. Okey, itu adalah antara syarat hadanah. Sekian, terima kasih. Jadi, tempoh bagi hak jagaan seorang kanak-kanak apabila kanak-kanak itu mencapai umur memayis, iaitu kanak-kanak lelaki mencapai umur selama 7 tahun dan kanak-kanak bagi seorang perempuan 9 tahun. Jadi, setelah tamatnya hak penjagaan tersebut, kanak-kanak yang memayis itu berhak memilih untuk tinggal bersama si ibu ataupun bapa, melainkan pihak mahkamah yang akan memerintahkan. Jadi, sebelum saya mengakhiri rancangan ini, saya akan berkongsikan tentang turutan hak penjagaan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ianya ada 13, iaitu yang pertama ialah ibu kandung. Selepas ibu kandung akan beralih pula kepada nenek sebelah ibu sehingga ke atas, dan seterusnya bapa, nenek sebelah bapa hingga ke atas, kakak ataupun adik perempuan seibu bapa, kakak ataupun adik perempuan seibu, dan seterusnya kakak ataupun adik perempuan sebapa, dan beralih pula kepada anak perempuan dari kakak ataupun adik perempuan seibu bapa, dan juga anak perempuan dari kakak ataupun adik seibu, anak perempuan dari kakak ataupun adik sebapa, dan seterusnya beralih kepada emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa, dan terakhir ialah waris lelaki yang boleh menjadi waris atas disebabkan asabah. Nampaknya masa menceburi kita. Baik, Alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita pada minggu ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Dakwah Santai. Janji sampai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.